Line tak clear ke? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak membicarakan tentang topik 6.4 iaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, sebentar tadi saya dah ceritakan tentang apakah bentuk-bentuk tindakan komunis dan bagaimanakah cara-cara kerajaan nak menangani ancaman komunis. Sampailah tibanya subtopik akhir untuk topik bab 6 iaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Alright. So kesan zaman darurat terhadap negara kita, senang kata kita pecah pada dua bahagian kesan zaman darurat terhadap negara kita pecah kepada dua bahagian iaitu aspek politik dan aspek sosioekonomi. Okey, sebelum itu boleh tak saya tahu tempoh darurat kita daripada tahun berapa ke tahun berapa? Siapa ingat? Boleh tak beritahu saya? Tempoh darurat itu daripada tahun ke berapa ke tahun berapa? Tak payah bulan pun. Saya nak tahu tahun saja. Cukup awak tahu tahun dulu. Ada nak bagi tahu? Nak tambah skor lah kat sini. Tahu tak start dia bila? Tempoh darurat. Ya? Start? Tahun bila Liana? Tempoh darurat start bila? Saya ke jawab? Tak, saya open. Tadi tak apa, saya bagi dia orang jawab. Ada yang tahu tak? Ke tak tahu langsung? Lupa ke? Tempoh darurat daripada tahun bila ke tahun bila? Okey, tempoh darurat Ani type. Tak bagi jawapan. Saya bukan nak chat. Lupalah. Okey. Awak ingat tempoh darurat pengisytiharan darurat untuk mengatasi ancaman komunis tahun 1948. Boleh ingat? 1948 yang mana ketika itu negara kita telah memperkenalkan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Awak senang je. Ketika mana negara kita telah kerajaan British memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu, PTM, kan? Ketika itu jugalah komunis cuba nak mengganggu gugat negara kita. Dia tak suka sebenarnya. Dia tahu bila kata nak wujudkan Persekutuan Tanah Melayu ni sebenarnya bermakna British cuba nak memberi kemerdekaan kepada negara kita. Nak membentuk sebuah negara berdaulat. Jadi komunis dia ada cita-cita yang lain. Komunis ada cita-cita ingin menubuhkan negara republik komunis kat Tanah Melayu. Jadi cuba melakukan segala cara termasuklah menggunakan kekerasan untuk menguasai Tanah Melayu. Pada tahun bila mereka mula nak aktif? Tahun 1948. Dan sebenarnya komunis sudah mengganas awal lah, masa start 45 pun dah mengganas lah 45-46. Yang bintang 3 tu kan 14 hari tu kan. Lepas Jepun balik negara dia, British tak sempat datang negara kita lagi. Komunis dah keluar dah. Bunuh pemimpin-pemimpin Melayu yang dikatakan bersubahat dengan Jepun, yang pernah bekerjasama dengan Jepun ni ditangkap dan dibunuh. Balai-balai polis semua diserang. Disyak orang ni bekerjasama dengan Jepun je, tangkap, bunuh, buat hukuman sendiri. Itu awal-awal kata penghujung tahun 45 lah, hingga tahun 46. Lepas tu lebih giat lagi aktif komunis ini dengan Parti Komunis Malaya tahun 1948. Okey, bilakah tempoh darurat ini sepanjang 48 sampai hingga tahun berapa? Siapa tahu? Tahu tak penghujung dia? Penamat tempoh darurat. Tahu tak? Tahun 1960. Ya, 1960. Jumpa pun Khairil. Okey, pada tahun 1960 okey, dikatakan pada 31 Julai 1960 itu tempoh kata tarikh akhir lah penamat pengisytiharan darurat di negara kita disebabkan ancaman komunis. So berapa tahun tu tempoh darurat tu? 12 tahun. Ya, 12 tahun. So Khairil ni memang kena tambah skor lah. Okay, last nanti tambah skor. Okay, so sambung.
kesan zaman darurat. Okey, aspek politik dulu lah. Kita tengok aspek politik. Okey. Okey, aspek politik iaitu jumlah warga negara meningkat. Okey, apa kaitan jumlah warga negara meningkat ni? Kesan zaman darurat. Okey, siapa boleh beritahu saya? Kenapa jumlah warga negara meningkat ni? Ada tak yang nak respon? Kenapa setelah zaman darurat di negara kita nak mengatasi ancaman komunis, tiba-tiba jumlah warga negara kita meningkat? Kenapa? Kat sini bukti orang Cina bertambah. Orang India pun bertambah menjadi warga negara. Kenapa? Apa kaitannya? Sebab ramai beranak. Okey, lain-lain Sebab ada. Orang luar ramai datang. Orang luar ramai datang. Ah, Okey, tak apa, cuba lagi. Ada lagi? hai. Okey, Nurin jawab ramai yang beranak. Lepas tu Nurin jawab tadi apa? Orang luar datang. Ramai-ramai datang, lepas tu tak boleh keluar. Ada lagi yang nak respon? Partenin ke? Rashid ke? Anik ke? Dahiyah? Ada tahu tak? Kenapa tiba-tiba tempoh zaman darurat ni tiba-tiba jumlah warga negara ni apa? Dapat kerakyatan. Syarat kewarganegaraan longgar. Fatani jawab. Okey, Fatani jawab syarat kerakyatan longgar. Okey, itu benar. Sepanjang tempoh darurat ataupun setelah jerat Templar. Ingat tak jerat Templar? Jerat Templar perang saraf kan? Sejerat Templar melancarkan perang saraf. Perang saraf tu apa? Perang saraf tu nak memenangi hati rakyat. Nak menawan minda rakyat, jiwa rakyat itu supaya sokong kerajaan. Jadi macam mana cara dia nak menawan hati rakyat itu? Sejerat Templar memperkenalkan syarat kerakyatan yang longgar ataupun syarat kewarganegaraan yang longgar kepada orang bukan Melayu. Maka dengan itu, maka jumlah yang menjadi warga negara tanah Melayu ketika itu bertambah. Sebelum-sebelum ni orang India, orang Cina tak jadi warga negara. Mereka cuma disebut imigran. Mereka disebut imigran, pekerja-pekerja asing. Tapi bila jerat Templar memperkenalkan undang-undang begitu, iaitu syarat kewarganegaraan yang longgar, lepas tu tambah lagi sebelum itu lagi memperkenalkan pendaftaran kebangsaan. Okey, kad pengenalan kan, untuk nak membezakan orang awam dengan orang komunis, tambah lagi benda tu. Okey, maka jumlah warga negara tanah Melayu bertambah. Buktinya kat situ kalau awak tengok isi penting, buktinya 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu setelah orang kata habis tempoh darurat. Itulah kesan yang kita dapat lihat. Okey, tahun 52 pun kerajaan pun dah sebut kat situ. Kan dia dah sebut dah kat situ. Yang Fatanin baca tu yang dah dekat nota saya lah, betul lah tu. Okey, tahun 52 kerajaan telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, ingat tak perang saraf? Awak tengok balik perang saraf itu. Jerat Templar tu memperkenalkan apa orang kata perang saraf, iaitu salah satunya perang saraf kan ada banyak dalam tu, tadi saya ada imbas kembali kan, melonggarkan syarat kerakyatan. Okey, seterusnya bagi ramai-ramai jadi warna buka. Saya tak nak baca tu, bahaya, sensitif. Okey. Dia sebenarnya bagi kerakyatan kepada bukan Melayu ni bukan tujuan apa, untuk dapatkan kerjasama orang bukan Melayu supaya sokong kerajaan dan melawan komunis. Mereka boleh bagi kerjasama kepada kerajaan, boleh berikan maklumat tentang pergerakan komunis. Itu antara sebab kenapa jerat Templar melonggarkan syarat kerakyatan. Okey, dia nak masukkan bahawa dalam usaha kerajaan nak melawan komunis ni bukan saja kita dapat lihat perjuangan orang Melayu sajalah. Kita nak lihat juga bantuan daripada kaum lain juga. Itu sebablah, antara sebab kenapa British melonggarkan syarat kerakyatan supaya nak dapatkan kerjasama diorang lawan komunis. Faham tak? Okey? Win-win. Kurang lah, lebih kurang. Okey? Okey, seterusnya.
Okey, kesan zaman darurat terhadap negara kita. Aspek yang kedua, MCA ditubuhkan. Ini parti orang Cina MCA iaitu dipimpin Tan Cheng Lock semua kan. Okey, iaitu usaha Sir Geni mahu menawan hati orang Cina ke arah penubuhan parti politik bercorak tempatan. Ini zaman Sir Geni Sir Geni ni pesuruhjaya tinggi British kat negara kita, iaitu sebelum Sejerat Templar. Sejerat Templar yang kemudian kan, yang sebelum tu Sir Henry Geni. Kan. Okay, so Sir Henry Geni dalam usaha nak pujuk orang Cina, nak dapatkan kerjasama orang Cina, Sir Henry Geni membenarkan parti politik daripada kaum orang Cina, iaitu MCA. MCA sampai sekarang ada MCA sampai sekarang wujud lagi. Kemudian Tan Cheng Lock telah menubuhkan MCA di Kuala Lumpur. Ini sejarahnya lah tahun 1949 lagi. Ini kalau kita tengok tahun 1949 ni, ini masih tempoh darurat lah. Kita tempoh darurat start tahun 1948 kan. Okay, so setahun kemudian Tan Cheng Lock iaitu pemimpin kaum Cina menubuhkan MCA di Kuala Lumpur. Tan Cheng Lock ni Melaka asalnya. Kemudian kewujudan MCA membuktikan kepada British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis, PKM. Boleh faham tak? Maksudnya bila British dah membenarkan orang Cina memiliki parti politik yang bercorak tempatan iaitu MCA, maka daripada situ orang Cina dah membuktikan kepada British. Orang Cina di Tanah Melayu lah, bukan orang Cina China sana. Orang Cina di Tanah Melayu telah membuktikan kepada British bahawa kami sebenarnya bukan komunis. Kami sedia memberikan kerjasama kepada kerajaan untuk melawan komunis. Itu yang mereka buktikan. Mereka cuba buktikan kepada British. Boleh faham? Sebab nanti akhir sekali nanti nak dekat tahun 1950-an, okey, MCA ni bekerjasama dengan UMNO tau. Nanti bab 8 nanti awak belajar lah. Bab 7, bab 8 nanti awak akan belajar, iaitu MCA itu akan bekerjasama dan bergabung dengan parti UMNO untuk orang kata bertanding dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Lepas tu bertanding dalam pilihan raya Persekutuan tahun 55. Okey, bahkan mereka menang. Itu antara sebab lah. Jadi nak menunjukkan bahawa orang pemimpin Cina dan pemimpin Melayu juga boleh bekerjasama dan terbukti mereka sebenarnya tidak bekerjasama langsung dengan komunis. Okey. Kemudian MCA ditubuhkan. Yang ketiga, yang keempat, antara bantuan MCA kepada kerajaan atau British ialah apa? MCA pun pernah memberi bantuan kepada kerajaan dan British, iaitu dari segi bantuan kewangan dan menjalankan kutipan derma melalui jualan loteri. Loteri kebajikan. Okey? Kat sini pun dah sebut juga MCA juga sedia membantu kerajaan nak menumpaskan komunis. So sebenarnya nak membetulkan salah tanggapan orang Melayu dan kerajaan ketika itu, tidak semua Cina adalah komunis. Okey, itu kesan yang kita dapat lihat lah setelah penubuhan MCA. Okey. Seterusnya masih lagi ada lagi iaitu selain itu MCA juga membantu bantuan MCA kepada kerajaan yang kedua, yang ketiga ni, memindahkan 500,000 penduduk ke kampung baru. Maksudnya MCA juga ambil peranan. MCA juga ambil peranan dalam bantu kerajaan dan juga bantu kerajaan British sama-sama dalam usaha memindahkan penduduk orang Cina ke kampung baru. Memindahkan penduduk Cina ke kampung baru tu di bawah rancangan apa? Apa nama rancangan tu? Rancangan Bridge. Ya, rancangan Bridge. Cepat jawab. Okey. So seterusnya
apa lagi bentuk-bentuk bantuan MCA kepada kerajaan? Okey, antaranya sumbangan derma disalurkan kepada penduduk kampung baru. Maksudnya bukan saja kerajaan kita, Tanah Melayu dan British dalam usaha membantu kata menaik taraf kehidupan penduduk kampung baru. Bahkan juga dapat bantuan daripada pertubuhan MCA. Jadi ringan sikit kos bebanan kewangan kerajaan itu. Okay, kalau semua kerajaan nak tanggung, beratlah kan. Okay, jadi MCA pun ambil peranan untuk bantu kerajaan untuk hulurkan bantuan kat kaum dia juga. Jadi dia tak rugi apa-apalah. MCA pun bantu kaum dia juga. Sebab yang berpindah itu memang majoriti orang Cina. Yang penduduk berpindah tu memang penduduk Cina. Tujuannya antara sebab nak putuskan bekalan makanan tu sampai ke komunis, Min kan. Itu antara sebab rancangan bridge tu. Korang ni cek-cek ni korang belajar ke tak ni? Dengar ke tak aku cakap? Merepek pun dia orang. Belajar tau. Okey, seterusnya sumbangan antara bentuk-bentuk bantuan MCA kepada kerajaan dalam setelah kesan zaman darurat kan. Okey, iaitu mengumpulkan 2.5 juta. Kat situ dia letak dolar dolar bukan ringgit. Okey, 2.5 juta untuk menaik taraf kehidupan penduduk Cina di kampung baru. Jadi senanglah kesimpulannya apa bentuk-bentuk bantuan MCA kepada kerajaan ketika itu. Senang kata lebih kepada untuk menaik taraf kehidupan penduduk di kampung baru. Bagi bantuan kat sana lah. Okey. Dan akhir sekali iaitu aspek politik Akhir sekali iaitu mempercepatkan kemerdekaan. Itu kesan zaman darurat di negara kita iaitu dapat mempercepatkan kemerdekaan kat negara kita. Okey. British dah tak ada, orang kata tak ada sebab nak melengah-lengahkan kemerdekaan negara kita. Kalau British makin melengah-lengahkan kemerdekaan negara kita, maka itu menjadi peluang komunis. Cuba nak mewujudkan negara republik komunis kat negara kita. Boleh faham tak? British tak ada sebab lah nak lengah-lengahkan kemerdekaan. So antara sebab kesan zaman darurat ni, British membuat keputusan setelah tamat zaman darurat, kata setelah sepanjang tempoh darurat itu, British memang akan cuba berusaha untuk mempercepatkan kemerdekaan negara kita. Undang-undang darurat menjadi sebab British mempercepat proses kemerdekaan di Tanah Melayu, iaitu ketika itu pada masa yang sama sepanjang tempoh darurat CLC telah ditubuhkan. CLC ni nanti kat bab 7 awak belajar CLC Apa itu CLC? Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ini ini bahasa Melayu dia lah. Bahasa Inggeris dia pendek je, awak ingat CLC je lah. Tak payah nak ingat panjang-panjang sebenarnya. Okey, ingat CLC saja. Okey. So CLC ni tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin yang terdiri daripada berbilang kaum. Okey, awak macam ni. Bila saya sebut CLC, apa itu CLC? Awak ingat CLC ni kerjasama antara kaum. Itu je. CLC kerjasama antara kaum ataupun memupuk perpaduan kaum. Itulah dua keyword tu yang awak kena ingat lah. Okey, ataupun menyelesaikan masalah antara kaum. Isu-isu antara kaum ni, pelbagai kaum ni diselesaikan melalui CLC. Orang Melayu dia ada hak yang dia nak hak yang ini. Contohnya orang Melayu, saya sebut je lah masa tu orang Melayu nak diiktiraf sebagai penduduk asal Tanah Melayu dan menuntut hak istimewa mereka. Macam tu. Orang Cina pula nak kerakyatan, nak kewarganegaraan. Kalau boleh semualah orang Cina yang ada, orang India ke, kami mahukan kerakyatan ataupun kewarganegaraan. Yang macam tu. Jadi, perkara begitu, orang Melayu nak itu, orang bukan Melayu nak itu, maka perlu wujudnya kerjasama antara mereka, antara pemimpin Melayu dan pemimpin bukan Melayu. So, nak wujudkan kerjasama antara mereka ni,
maka ditubuhkan CLC. Berlakulah tolak ansur antara pemimpin pelbagai kaum, kerjasama antara kaum, memupuk perpaduan kaum. Itu CLC, ingat jangan ingat motor LC pula. CLC ingat perpaduan kaum lah, kerjasama antara kaum. Okey, kemudian daripada CLC ini membawa kepada penubuhan parti perikatan. Penubuhan parti perikatan. Iaitu zaman sekarang dikenali, dia dulu pernah dikenali sebagai Barisan Nasional lah. Tahun 74 ditukar nama Barisan Nasional BN. Okey, kalau dulu-dulu sebelum mereka ianya dikenali sebagai parti perikatan, iaitu hasil gabungan 3 parti, UMNO, MCA dan MIC. Okey, dia parti yang berbeza ni. UMNO parti untuk orang-orang Melayu kan. MCA parti politik untuk orang-orang Cina. MIC parti politik untuk orang-orang India. Apabila gabungan ketiga-tiga parti tersebut wujud, maka ianya disebut parti perikatan. Okey. Kat bab 7 ada gambar bendera. Saya dah bagi dah bab 7. Nota bab 7. Awak dah print belum bab 7? Dah. Sudah. Bab 7 muka surat 11. Muka surat 11. Kalau bab 7 kalau tengok nota, itu kata bendera lah, logo parti perikatan, gambar kapal layar. Okey. Lepas tu tahun 1974 dia ubah logo, ubah simbol, iaitu gambar dacing. Barisan Nasional kan gambar dacing, yang timbang tu. Okey. Itu tahun 74 dia ubah. Okey. So, seterusnya ketika mana Kali lupa nak off ke? Okay. Dah off tau, kau ni kenapa? Tak, tadi dia on tau. Mana ada? Itu Khairil marah tu. Saya nak bercakap ni. Khairil nak belajar. Fokus je Khairil. Okey, seterusnya sambung. Mana tadi? Okey, awak kena tahu setelah Parti Perikatan telah ditubuhkan Parti Perikatan telah menang pilihan raya tau. Pilihan raya umum pada tahun 1955. Okey, pilihan raya umum. Ataupun kalau kat buku teks dia diguna ayat yang lengkap tau, yang panjang tau. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan, MPP lah. Okey, pilihan raya MPP tahun 55. Menang pilihan raya bertanding. Ada parti PAS, parti macam-macam parti lah yang ada kat sana yang bertanding. Tapi Parti Perikatan menang besar, 52 kerusi tak silap saya menang 52 kerusi. Meyakinkan British bahawa mereka bersedia membentuk kerajaan sendiri dan menewaskan komunis hasil perpaduan mereka. Okey? Itu. Tapi dalam pilihan raya tahun 55 ni, masa pilihan raya tahun 55 ni, memang tak ada parti komunis lah yang bertanding. Parti komunis memang tidak diiktiraf. Ingat lagi tak rundingan baling? Apa permintaan Chin Peng? Siapa ingat lagi? Apa Chin Peng minta pada Tunku Abdul Rahman? Dia nak PKM jadi parti politik. Ya, dia nak minta Parti Komunis Malaya itu diiktiraf sebagai parti politik yang sah. Dia nak minta diiktiraf saja PKM itu. Tetapi Tunku Abdul Rahman tidak mahu benda tu. Jadi rundingan baling itu gagal. Alright. So, bila PKM sebenarnya tak diiktiraf sebagai parti politik, dalam pilihan raya umum tahun 1955, Parti Komunis memang tak ada bertanding. Tak ada bertanding. Dan rakyat juga memang kebetulan ramai juga yang keluar mengundi. Dan ramai majoriti memilih Parti Perikatan sebagai kerajaan ketika itu. Masa itu kita belum merdeka, belum merdeka lagi. Tahun 55 belum merdeka. Itu ceritanya nantilah saya cerita detail. Okey. Dan bila Parti Perikatan menang, kita nak tunjukkan bahawa sebenarnya pemimpin daripada pelbagai kaum ini dapat mewujudkan kerjasama. Tak kisahlah pemimpin Melayu ke, pemimpin bukan Melayu pun boleh bekerja sama dalam membentuk sebuah kerajaan. Okey.
Perlu juga kerjasama Melayu dan bukan Melayu ketika itu. Cuba bayangkan kalau orang Melayu saja tak perlu libatkan orang bukan Melayu. Apa yang berlaku agak-agak ketika itu? Siapa yang boleh bagi idea? Apa yang berlaku sekiranya contoh kerajaan British mengabaikan orang Cina, tak membenarkan parti MCA itu, tak membenarkan parti MCA, tak memberikan langsung kerakyatan pada orang-orang Cina yang dah ramai, dah ada kat negara kita, dah juta juga dah ada kat tanah Melayu masa itu. Walaupun negara kita belum merdeka masa itu. Tapi apa yang berlaku sekiranya kalau tak ada wujud kerjasama antara kaum ketika itu? Apa yang berlaku agak-agak? Komunis tu Akan lagi berlaku banyak pemberontakan. Okey, pemberontakan. Nurin kata ada berlaku pemberontakan. Okey, itu memang kemungkinan. Khairul tadi jawab apa tadi Khairul jawab pergaduhan antara kaum. Okey, berkemungkinan juga. Tapi apa yang sebab utama agak-agak? Apa sebab utama? Tadi Liana sebab apa? Ada beritahu ke? Sebab dia tak dapat kewarganegaraan. Bukan. Maksud saya, apa kesan kita dapat lihat kalau sekiranya kerajaan mengabaikan orang Cina masa itu? Tak bagi kerakyatan. Makin lambat. Kemerdekaan makin lambat. Okey, itu memang antara sebab lah. Tapi agak-agak lah yang Dia rasa tak puas hati dengan orang Melayu ke? tak juga. Dia tak boleh, itu bukan hak dia. Dia orang bukan penduduk asal negara kita. Mereka bukan penduduk asal. Mereka tak boleh nak minta macam-macam pun sebenarnya. Tapi ada satu sebab. Tak disebut pun dekat buku teks. Tak disebut pun dekat buku teks. Tapi fikiran kebat awak lah. Kenapa tiba-tiba kerajaan British, pemimpin tanah Melayu sanggup bekerjasama dengan mereka ini? Bagi longgarkan kerakyatan lah, membenarkan parti MCA lah. Ada tahu tak? Untuk sokong dia. Untuk sokong dia. Untuk suruh Dia maksudnya kan nak habiskan komunis. Macam mana? Awak kena cakap dengan detail lah. Jangan cakap sikit-sikit. Saya tak apa-apa jelas. dia bagi Dekat Anuri. tak, dia macam dia nak sokong siapa ni? Apa? Tak apalah. Apa? Okey. Macam ni je lah. Kan? Ini pandangan saya tau. Saya tak tahulah betul ke tak. Pandangan saya saja. Kebat kan? Sebab ni kan soalan kebat. Kenapa agak-agak kerajaan British mudah memberi kerakyatan kepada orang bukan Melayu ataupun membenarkan parti MCA itu wujud? Bagi saya tak lain tak bukan untuk dapatkan kerjasama mereka untuk menentang komunis dan supaya mereka ni tidak sokong komunis. Boleh faham tak? Jelas tak? Tak perlu ulang Maksudnya nak suruh Jelas. orang Cina tu menentang komunis sekali. Ya. Mendapatkan sokongan diorang supaya lawan komunis dan memastikan, yang paling penting ni sebenarnya, memastikan mereka ni tak berpihak kepada komunis. Jadi nak tawan hati diorang, okey tak apa. Kami tu British lah, membenarkan parti politik daripada kaum awak, okey kamu boleh berpolitik kat negara ini dan kita akan memberikan kerakyatan kepada kamu untuk jadi warga negara tanah Melayu. Supaya memastikan diorang ni tak menyokong komunis. Kalau mereka diabaikan, nanti mereka akan melihat komunis itu sebagai wira diorang, pejuang bangsa diorang. Jadi nanti semua orang Cina yang dah kebetulan memang dah ramai pun kat tanah Melayu, kat Singapura pun ramai, negeri-negeri selat pun ramai, Pulau Pinang, Melaka memang ramai orang Cina. Jadi mereka akan sokong komunis. Itu perkara yang begitu dibimbangi kerajaan dan British lah. Jadi nak tawan hati diorang supaya mereka tak menyokong komunis, memberikan kerakyatan, membenarkan mereka berpolitik, iaitu MCA pun dah wujud. Itulah antara sebab. Itu pandangan saya. Saya rasa macam ada logik tak? Logik kan? Memang kat buku teks memang awak tak jumpa pun sangat lah. Okay, kena pandai lah fikir juga. Okay, so seterusnya. Hasilnya kemerdekaan diperolehi dan PKM ni Parti Komunis Malaya tidak ada alasan untuk meneruskan perjuangan diorang. Apa sebabnya? Sebab Parti Perikatan sudah menang pilihan raya. Parti Perikatan sudah menang pilihan raya. Parti Perikatan ni ada 3 parti yang berbeza kaum tau. UMNO Melayu, MCA orang Cina, MIC orang India. Mereka dapat lihat, wah kenapa penduduk tanah Melayu ni menyokong Parti Perikatan ini? Dia nak menunjukkan bahawa sebenarnya
perpaduan kaum telah terbentuk di tanah Melayu dan mereka pun dah tak boleh nak meraih sokongan orang-orang bukan Melayu untuk sokong diorang. Sebab daripada keputusan pilihan raya tersebut. Okay. Faham tak faham ni? Okay. So next. Kesan darurat daripada aspek sosioekonomi. Sosio ni sosial disambung je. Ekonomi ni ekonomi lah. Alright. So apa kesan zaman darurat ni? Yes. Sepanjang tempoh darurat, kesan dia pada negara kita iaitu kita dapat lihat daripada aspek kos perbelanjaan kerajaan meningkat. Kos perbelanjaan kerajaan meningkat. Kenapa meningkat? Kat mana duit kerajaan disalurkan? Kat pertahanan lah. Sepanjang tempoh darurat, kerajaan terlalu menghabiskan banyak duit untuk melawan komunis. Memang macam tu. Kalau kita menghadapi peperangan ke, lawan pengganas ke apa ke, memang memerlukan kos belanjawan yang banyak. Macam-macam lah. Bukan saja aspek membekalkan senjata sebenarnya. Tapi kalau saya baca kat sini, dia banyak, kerajaan ni banyak, orang kata duit tu banyak disalurkan ketika mana pembinaan kampung baru itu. Kampung baru itu diwujudkan kan. Jadi duit kerajaan banyak disalurkan kat kampung-kampung baru. Nak pindahkan penduduk-penduduk yang duduk dekat dengan orang komunis tu, pinggir hutan kan. Sebab komunis kan banyak duduk kat hutan. Jadi orang-orang Cina ketika rancangan bridge itu, sebelum rancangan bridge orang Cina banyak duduk di kawasan pinggir hutan tau, kawasan-kawasan sting kan. Jadi nak selamatkan mereka ni daripada membekalkan makanan kepada komunis, jadi kerajaan pindahkan diorang ke kawasan lain, jauh daripada komunis. Iaitu dinamakan kampung baru. Jadi nak bina kampung baru itu, kerajaan terlalu menghabiskan banyak duit. Kalau dah bina kampung, buka tanah, sediakan bekalan api, bekalan elektrik lah kan, bekalan air, letak kemudahan klinik, sekolah ke apa semua, macam-macam lah kos, perumahan lagi. Jadi duit kerajaan banyak disalurkan kepada pembangunan kampung baru. Okey, tu cerita umum saya lah. Okay, tapi kita nak baca juga kat sini. Okey, ini purata kos bagi menentang komunis. Kos sehari kerajaan belanjakan berapa banyak? Satu hari kerajaan membelanjakan duit 250k hingga 300k sehari. Uish, ini dolar tau. Dia tak sebut ringgit tau kat sini. Kalau tengok buku teks pun dia guna simbol S, dia tak guna RM. Jadi kos dia sangat besar. Satu hari kerajaan membelanjakan duit sebegini banyak. 250,000 hingga 300,000 sehari. Kalau kos sebulan dianggarkan 10 juta, setahun kerajaan telah membelanjakan 120 juta untuk menentang komunis. Tak kisahlah apa-apa saja aspek. Okay, yang saya sebut tadilah. Okay, lepas tu kos pembangunan di kampung baru 7 juta. Okay, kerajaan telah membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. So banyak kos dia. Lepas tu nak bayar upah bayar gaji polis, bayar gaji tentera. Awak kena fikirlah semua tu. Lepas tu pula kumpulan orang kata bahagian-bahagian polis pun banyak kan. Ada special constable kan, macam-macam lah. Ada senoi prak, macam-macam kan. So orang kata pasukan polis yang banyak tu pun dah memakan kos belanja yang besar lah. Okey, seterusnya kesan zaman darurat yang kita dapat lihat, okey, iaitu rakyat derita lah. Simple je lah, senang nak ingat. Rakyat menderita, itu kesan zaman darurat yang kita dapat lihat. Okey, apa bukti dia? Okey, banyak kawasan ladang dan pelombongan dimusnahkan. Memang komunis ni memang jahat sikit. Okey, dia pergi bom ataupun bakar ladang-ladang getah dan kawasan-kawasan pelombongan biji timah. Bahkan kalau dia jumpa pekerja kat situ tengah buat kerja, dia boleh tembak bunuh je. Tujuannya untuk melemahkan ekonomi British, melemahkan ekonomi. Okey. Pengeluaran padi dan makanan lain pun berkurangan. Ketika sepanjang tempoh zaman darurat komunis, nak dapatkan makanan pun sangat susah sebab kerajaan memperkenalkan catuan makanan juga. Jadi penduduk-penduduk tempatan ni terpaksa
tanam ubi, keledek demi menyara kehidupan dia orang lah, survive. Dan ketika zaman darurat juga harga makanan sangat tinggi. Harga makanan sangat tinggi. Bila harga makanan tinggi ni biasanya kaitkan dengan inflasi lah. Bila barang kurang, orang kata permintaan tinggi kan. Barang kurang, bekalan kurang, permintaan tinggi, maka harga barang pun naik. Harga makanan pun naik. Okay. Kemudian peniaga dan pengusaha kebun menjadi sasaran peras ugut dan diancam nyawa oleh komunis bagi mendapatkan bekalan makanan dan wang. Kenapa peniaga dan pengusaha kebun jadi sasaran peras ugut? Sebab komunis pun nak makanan. Komunis kan tinggal sorok kat hutan. Komunis dia tak akan keluar kat bandar-bandar tau. Dia tak boleh, dia tak berani pun. Walaupun dia ada senjata, dia tak orang kata menunjukkan diri dia orang tu kat bandar-bandar, tak boleh. Sebab kat bandar-bandar kan ada polis, ada tentera kan. Kawan nampak komunis mestilah nak perangi kan. Jadi komunis ni ambil, orang kata kalau sebelum nak melakukan serangan, dia akan organize dululah keadaan dia. Sebelum melakukan serangan. Serang hendak ke apa semua kan. Okay. Serang balai polis. Okay. Tengoklah peristiwa Bukit Kepung tu Okay. Jadi bila komunis tinggal kat dalam hutan tu, dia orang perlukan makanan, nak dapatkan makanan daripada penduduk. So penduduk ni golongan sasaran ni siapa? Peniaga lah. Orang Cina memang ramai yang jadi peniaga. Dan pengusaha kebun. Sebab ada hasil kan, hasil tanaman. Jadi ugut dia orang. Kau kena bagi makanan kat aku. Kalau tak, kau dibunuh. Dan keluarga kau dibunuh. Awak tengoklah ada history komunis ni, peristiwa-peristiwa komunis ni. Memang orang Cina sendiri, orang Cina yang duduk kat kampung tu sebelum rancangan bridge ni saya cerita sebelum rancangan bridge tau. Masa yang diorang duduk dekat-dekat dengan pinggir hutan, duduk dengan dekat dengan komunis. Komunis memang ugut diorang. Korang memang perlu sentiasa berikan bekalan makanan kepada kami. Kalau tak, korang memang akan dibunuh juga. Walaupun dia sesama Cina, dia akan bunuh juga penduduk kampung tu yang tak bagus. Orang kata yang tak memberikan kerja sama. Okey, seterusnya penduduk sukar. Bukti rakyat derita apa lagi? Penduduk sukar nak bergerak sebenarnya. Bukan susah nak bergerak apa maksud dia? Maksudnya penduduk ni macam tak senang hati nak keluar rumah kan, nak pergi beli barang ke, cek barang, pergi bekerja ke. Tak senang hati sebab ada komunis. Penduduk suka bergerak untuk mendapatkan keperluan seharian dan bekerja akibat perintah berkurung oleh kerajaan. Okey, itu salah satu caralah. Perintah berkurung telah diperkenalkan. Okey. Ketika zaman darurat, perintah berkurung semua tahulah kan. Maksudnya duduk dalam rumah diam-diam, tak boleh keluar. Kalau nak keluar pun ada tempoh masa yang ditetapkan je lah. Tempoh masa dia pun 2 jam je dibenarkan keluar untuk dapatkan bekalan. Cari makanan harian lah. Kemudian catuan bekalan makanan dikenakan kerajaan menyebabkan mereka bergantung dengan makanan seperti ubi, keledek dan jagung. Saya pun dah cerita tadi. Okey. Dan akhir sekali ialah, ada 2 lagi Okey. Kemudian kesan darurat aspek sosioekonomi iaitu merenggangkan hubungan kaum. Merenggangkan Apa ayat yang lebih mudah? Ada ayat lebih mudah tak daripada merenggangkan ni? Susah pula aku nak sebut. Hubungan antara kaum merosot kan, boleh juga. Hubungan antara kaum merosot pun boleh. Okey. So hubungan antara kaum ni tidak erat senang kata. Ketika sepanjang tempoh darurat komunis ini, hubungan antara kaum tidak begitu erat. Kenapa? Apa bukti dia? Okey, sebab masa sepanjang tempoh darurat, orang Cina telah dikumpulkan ke kampung baru. Berasingan dengan penempatan kaum lain. Okey. Dan penempatan kampung baru orang Cina itu banyak kemudahan, dilengkapi segala kemudahan. Manakala orang Melayu hanya tinggal di kawasan kampung yang serba
keterangan. Jadi orang Melayu pun mungkin ada yang berasa iri hati. Orang Melayu ada berasa cemburu dengan orang-orang bukan Melayu yang tinggal di kawasan Kampung Baru. Mereka cemburu. Kenapa ni British? Kau dah lah bangunkan kawasan Kampung Baru. Kawasan penempatan baru untuk orang-orang Cina. Dan mereka diberikan orang kata keistimewaan, iaitu kawasan penempatan diorang ada kelengkapan elektrik, ada kelengkapan air. Okey. Jadi orang Melayu pula rasakan tempat tinggal diorang serba daif. Mundur kehidupan diorang. Kampung-kampung pandai survive sendirilah. Zaman itu kemungkinan memang api air memang tak ada pun. Okey, orang Melayu memang tak ada pun kampung-kampung zaman tu. Saya kalau tanya arwah tok saya, nenek saya yang hidup lagi pun memang malam memang tak ada api lah. Okey. Zaman ada bekalan elektrik. Seingat saya dia cerita tahun 70-an rasanya. 70-an ke 60-an, lewat 60-an macam tu dah mula bekalan api masuk lah. Sebelum-sebelum ini zaman komunis. Zaman komunis ni memang lagi lah. Kawasan orang Melayu memang tak ada bekalan elektrik. Tak ada. Nak study macam mana kalau kurang malam. Dia guna lampu minyak tanah lah. Okay. Saya sempat memang, saya masa kecil saya sempat rasa lah lampu minyak tanah kat kampung tu memang ada. Tapi sekarang ni tak pasti, dah hilang kot. Tapi masa kecil saya kat kampung saya tu memang ada. Malam-malam buka lampu minyak tanah. Keluar asap kan. Main bayang-bayang apa semua. Macam-macam lah kan. Okay. Jakun kan. Okay, seterusnya Thomas Edison belum ada idea. Push. Dia siapa ni? Saintis mana tu? Okey. Kawasan Kampung Baru dikawal ketat. Dikawal ketat oleh pasukan keselamatan. Kawasan Kampung Baru ni kawasan orang Cina lah. Pasukan keselamatan ni siapa? Siapa tahu? Pasukan keselamatan yang jaga diorang ni siapa? Tentera ke polis? Tentera. Tentera? Home guard. Home guard? Polis. Yang mana? Yang itulah. Kawasan Kampung Baru dikawal ketat oleh pasukan keselamatan. Siapa yang jaga kawasan Kampung Baru ni? Polis kot. Polis. Betul polis. Tapi polis bahagian mana? Polis kan ada banyak. Home guard. Home guard. Home guard bukan polis. Home guard suka relawan. Toskar. Bukan auxiliary police Cawangan khas ke, special constable ke, yang mana satu? Polis hutan ke, yang mana satu? Yang kawal Kampung Baru. Special constable kot. Ya. Auxiliary police kan cikgu. Bukan auxiliary. Auxiliary tu jaga bandar dan luar bandar. Tapi yang jaga kawasan Kampung Baru adalah special constable. Alright, special constable. Okay. Mana Awak tengok balik rancangan bridge. Awak tengok nota saya muka surat 6. Nota saya muka surat 6 memang disebut kat situ Kampung Baru dikawal, dipagari dengan kawat berduri dan dikawal oleh special constable. Kat buku teks pun ada. So special constable antara tugas dia mengawal penempatan Kampung Baru. Itu special constable. Okey, muka surat 6. Okey. Kalau awak tengok muka surat 5, special constable dia cerita mengawal ladang dan kawasan lombong kan. Dan barisan hadapan. Tapi awak boleh combinekan sekali isi tu. Okey. Seterusnya, macam Liana minggu lepas pun ada jawab apa? Special constable pun memeriksa kad pengenalan penduduk kan. Pun ada kat gambar, kat buku teks pun ada. So boleh juga. Itu antara tugas peranan special constable juga kan. Saya ingat macam minggu lepas Noliana ada tanya saya kan. Ada. Sarawak Rangers Sarawak Rangers awak tanya. Saya tanya siapa yang tubuhkan. Siapa yang tubuhkan? Saya baru Google. Masa lepas awak tanya tu saya terus Google, lepas tu saya teringat. Saya jawab
kerajaan dan British kan? Cikgu jawab kerajaan dengan penduduk. Tapi yang saya tahu macam keluarga apa tu Charles Brooke kan. Ya betul-betul. Keluarga Brooke. Dia daripada kerajaan lama lagi. Sarawak Rangers dah ditubuhkan lama lagi. Okey, daripada keluarga zaman pemerintahan Brooke lagi. Betul-betul. Okey. Bagus lah ada pertanyaan begitu, bagus kita belajar benda baru. Saya pun baru tahu juga Sarawak Rangers ni dah lama ditubuhkan. Dia macam macam Johor ni ada pasukan tentera dia sendiri. Apa nama dia sebut dah lupa. Johor Military Force JMF Johor. Okey, Johor pun ada. Siapa tadi? Apa tu? Sarawak Rangers. Keluarga Brooke. Daripada zaman keluarga Brooke lagi Sarawak Rangers dah ditubuhkan untuk mengawal diorang. Mengawal keselamatan wilayah Sarawak lah. So keluarga Brooke pun daripada bangsa British juga. Okey, seterusnya. Okey, ni sebutnya merenggangkan hubungan kaum ni, kawasan kampung baru dikawal ketat oleh pasukan keselamatan menyebabkan tiada interaksi. Tiada interaksi antara penduduk kampung baru yang didominasi penduduk Cina dengan kaum lain. Tak ada interaksi lah. Memang betul lah. Kalau satu penduduk yang dikawal ketat oleh special constable dan kalau keluar pun ada kawat pagar yang berduri, dia orang tak boleh keluar. Kalau dia orang keluar nanti dikatakan dituduh cuba nak bantu komunis kat luar. Boleh faham tak? Dia orang kena duduk kat dalam kawasan kampung dia orang saja. Jadi kesan dia tak ada interaksi antara penduduk kampung baru tersebut yang memang majoritinya orang Cina dengan penduduk kaum lain kat luar. Boleh faham tak? So itu menunjukkan bahawa hubungan kaum antara masyarakat berbilang kaum kat negara kita sangat renggang. Itu kesan dia zaman darurat. Kesan zaman darurat. Merenggangkan hubungan kaum. Awak ingatlah kampung baru, poin dia. Bila awak sebut kampung baru je, awak dah boleh terfikirlah poin dia macam mana awak nak cerita nanti. Okay? So, akhir sekali, apa kesan sosioekonomi, kesan darurat? Iaitu jumlah korban meningkat. Ataupun bahasa mudah dia, ramai orang awam terkorban. Ramai penduduk terkorban. Awak sebut je lah macam tu. Bahasa kita lah yang mudah. Ramai penduduk telah terkorban. Terdiri daripada orang awam, anggota keselamatan dan anggota komunis itu sendiri. Zaman darurat menyebabkan ramai anggota keselamatan. Anggota keselamatan ni semualah. Tak kisahlah polis ke, tentera ke, home guard ke. Itu anggota keselamatan lah. Kemudian orang awam people lah. Masyarakat rakyat dan anggota komunis pun terkorban sepanjang tempoh darurat. Ni tamatlah zaman darurat. Zaman darurat berakhir pada 31 Julai 1960. Yang kaedah sebut tadi 60. Iaitu tempoh zaman darurat berlangsung selama 12 tahun. Kat sini tambah sekejap apa ni? Pukul 9 sekejap guys. Kalau nak kata lah, sekejap. Boleh. 18 Jun 48 hingga ini tarikh tepat lah orang kata tempoh darurat. Kenapa saya ambil 18 Jun? 18 Jun ni macam ni lah 16 Jun lah. 16, 17, 18 Jun. 16, 17, 18 Jun. Tapi 18 Jun ni darurat seluruh tanah Melayu Kalau 16 Jun ni
lebih kepada negeri-negeri yang kat Perak dulu kan. Okey, darurat. Okey, 17, 18 ni seluruh tanah Melayu. Okey, awak tengok muka surat 3. Nak tahu kronologi pengisytiharan darurat, tengok nota saya muka surat 3. Ada 16 Jun. Start bermula 16 Jun 1948. Okey, iaitu darurat telah mula diisytiharkan di Sungai Siput, Perak, Kulai, Keluang, Muar, Plentong, kat Johor. Awal kan. Lepas tu 17 Jun kat seluruh negeri Perak dan Johor. 18 Jun seluruh tanah Melayu. 18 Jun. Jun ni bulan 6. Okey, tahun 48. So bermulalah tempoh undang-undang darurat di negara kita. Berakhir pada 31 Julai 1960. Kita dah merdeka Kita dah merdeka selama 3 tahun pun tempoh darurat komunis lagi. Tempoh darurat komunis lagi. Okey, selama 12 tahun. Okey. Next. Alright, so seterusnya. Kejap Saya nak minta awak jawab soalan ni tau. Korang boleh masuk link yang saya bagi kat ruangan chat tak? Cuba korang tekan link tu. Dah masuk? Semua dah tekan? Dah. Sekejap salah pula. Tekan apa ni? Sabar ya. Aduh, salah tekan. Okey, cuba korang jawab soalan tu. Jawab dalam bentuk esei. Saya bagi tempoh 10 minit. Boleh tak? 10 minit lama tu. Okey, cuba awak jawab kat situ. Awak jawab kat whiteboard V tu Pernah guna tak? Pernah. Kalau pernah guna tak ada masalah lah. Okey, korang kalau boleh guna teks lah guna teks. Lebih mudah saya nak baca. Okey, lebih mudah saya nak baca. Ni soalan kebat ke cikgu? Ini bukan soalan kebat ni, soalan fakta. Bagaimanakah pengaruh komunis dibawa masuk ke negara kita? Okey, kalau boleh saya nak cuba awak dapatkan sampai 8 markah. Cuba dapatkan 8 markah. Okey, cuba jawab sekarang. Kalau rasa macam susah nak type kat situ, boleh je awak guna Word ke apa kan. Saya copy awak punya, saya tanda nanti.
Siapa aluminium ni? Aluminium siapa Jahyun siapa pula? Dayah ke? Dayah lain. Dah ada. Oh tak boleh. Ha. Okay, jawab. Mana awak nak cari jawapan tu? Dah belajar kan? Kita dah habis belajar dah sebenarnya untuk bab 6. Okay. So kita buat latihan. Cubalah. Cikgu, Ya? macam mana nak tulis? Macam mana? Macam mana nak tulis? Awak kena tekan teks tu. Teks. Ada gambar simbol A tu. Awak tekan kat situ. Jumpa? Dah. Ha, simbol A tu kan. Teks tu kan. Awak type kat situ. Oh, aluminium Anik. Tak tahu ni siapa pula. Siapa yang dah siap beritahu saya tau. Anik ni main-main lah, dia conteng-conteng. Saya boleh baca tau jawapan korang. Nanti saya ambil jawapan yang tak tahu ni siapa ni. Tak tahu siapa Syafina ke? Tak tahu. Liana dah ke? Belum Oh belum. Belum lagi. Okey. Cikgu baca WhatsApp. WhatsApp kejap. Awak guna handphone ke guna laptop? Laptop. Awak boleh adjust dia punya size dia tu sebenarnya. Dia memang akan turun ke bawah. Cikgu, Syafina cakap dia susah nak masuk sebab internet dia lambat. Oh tak kuat
just buat tarik dia punya apa tu, line dia tu, tarik ke kanan. Lebar ke kanan. Ini pun dah ni juga. Berat sangat. Siapa dah siap ni? Siapa dah siap? Okey je. Boleh ke tepi? Yang dah siap beritahu saya Cikgu. Ya. Cikgu nak negara kita. Apa dia? Cikgu nak negara kita punya jawapan. Iyalah. Negara kita lah. Bagaimana? Mana ada Bagaimana? jawapan negara kita? Hah? Dalam Tak, konteks tak komunis ada kan- pun. Komunis kan masuk kat negara kita. Soalan dia tanya Tapi bagaimana. dalam konteks dia cakap China dengan Indonesia je. Yelah, betul lah tu. Daripada China masuk ke negara kita kan dia kata soalan tanya bagaimana pengaruh komunis dibawa masuk ke negara kita. Maksudnya dibawa daripada China dan Indonesia tu macam mana dia masuk. Cerita je lah semua tu. Betul lah. Faham tak soalan ni? Maksudnya semua point Memang pengaruh komunis. dekat China dengan Indonesia tu, itulah jawapan dia. Yelah, pengaruh komunis memang dibawa daripada luar. Bagaimana dia boleh masuk ke negara kita? Betul lah soalan tu. Takkan soalan tanya bagaimana pengaruh komunis dibawa masuk ke negara China? Pelik pula kan soalan tu. Betul lah masuk ke negara kita. Oh, okey, masih. Awak dah memeningkan kepala saya. Dah type belum? Dah start type? Belum. Ayo, lambatnya. Siapa dah siap ni? Okey, saya nak tanda ni. Ui, Liana dah panjang lah. Khairil daripada situ je, seberang perai je Khairil. Lah cikgu macam benda ni. Payah kan? Itulah, saya pun dah, dia belum mesra betul lah. Kalau dia guna Word kan, macam Word kan senang. Dia sebab awak dah type tu, awak kena adjust tau. Kiri kanan awak kena adjust balik. Kalau awak type saja nanti dia memang ke bawah. Kalau guna handphone lagi payah. Guna handphone dia memang payah sikit. Rashid tak buat. Rashid tak ada jawapan lagi Rashid. Fatanin pun tak ada. Anik pun tak ada. Baru saya tengok 3 orang je ni. Dahiyah baru sikit-sikit. Baru soalan je. Khairil dah menyengit dah jawapan dia. Okey, tegak balik. Tu Dahiyah dah try dah. Boleh betulkan. Liana, awak dah siap Habis semua. Dah Saya ambil. Belum. Tapi belum. Tak suka main dah. Oh belum Belum. Tinggal dah siap. Bila korang free Hari apa yang korang free Hari tapi dah penat kelas Kenapa conteng Liana? Boycott ke? Khairil dah siap Khairil, awak dah siap? Fokus Khairil, tak boleh nak jawab dah.
Mana nak dapat jawapan page berapa? Nurin. Page depan sekali dah ada Nurin. Page 1, page 2. Tapi awak kena pandai pilih lah. Page 1 pun dah okey dah. Page 1 tu. Okey dah lah, saya ambil jawapan Tak kisahlah siapa. Terima je jawapan siapa yang saya ambil. Saya ambil Khairil dulu lah. Saya ambil Khairil dulu Okay, saya ambil jawapan Khairil dulu. Kita kena masuk ni dulu. Oh, sekejap. Liana, awak tengah pening Liana? Saya dah lah tak boleh baca kata iPhone. Awak pakai handphone ke? Oh. Pakai handphone memang payah sikit sebab jari kan. Mana? Alright. Sekejap Saya nak save dulu korang punya ni. Sebab dia kena daripada picture. Okay, siapa lagi yang dah siap? Liana dah Dah pun. Banyak tarik pula cikgu. Saya tak boleh betulkan. Tapi Baru kalau korang je ni. cikgu tak faham, cikgu tanya saya. Saya boleh bacakan. Fatanin dah tengah. Fatanin. Rashid tak ada jawapan lagi Rashid. Okey dah lah, saya tanda je Cikgu. Ya. Ya, ayat saya cawangan CMC ditubuhkan. Hampir tu cikgu potong je tau. Tulis je. Suara awak sangkut-sangkut Aliana. Suara awak sangkut-sangkut. Saya tak. Okey dah. Kejap. Khairil ni dia ada bagi jawapan lain ni. Khairil 2.
Okey lah, dah. Alright, so Syafina terkeluar. Shen dia, line dia tak kuat. Okay. Kita ambil jawapan siapa dulu? Siapa nak dulu Tak kisahlah siapa-siapa Saya ambil jawapan Fatinin dululah Jawapan saya hilang ke? Jawapan awak Hilang ke? Wih, mana? Tak ada Daya? Kosong? macam dah tadi tulis. Tak ada, tak apa. Kenapa tak ada ke? Tak ada rezeki lah tu. Kosong, awaknya kosong. Mana ni? Kenapa jadi macam ni pula? Saya lupa nak ni. Scroll, crop. Macam mana nak besarkan? Alright, besarkan. Nampak sikit lah. Okay, ni so ni jawapan Fatinin kita tengok isi Fatinin. Berapa markah dia boleh dapat? 2 je cukup. Okay, so soalan tanya, kalau kita berbalik kepada soalan tadi, bagaimanakah pengaruh komunis dibawa masuk ke negara kita? Okey, soalan minta 8 markah. Bila soalan tanya bagaimana, soalan minta cara-cara kemasukan. Cara-cara kemasukan pengaruh komunis tu macam mana? Daripada mana? Siapa yang bawa? Bagaimana cara dia masuk? Menyusup masuk melalui apa? Okay, so ini jawapan Fatinin. Dijawab, pengaruh komunis dibawa masuk ke negara kita sejak awal tahun 1920-an melalui cawangan Parti Komintang KMT. Alright, dapat Parti Komintang. Ataupun saya tanda kat KMT je lah. Okay. KMT. Okay, tu jawab markah yang pertama. Cawangan KMT telah ditubuhkan di setiap bandar. Okay, setiap bandar dapat. Okay, setiap bandar. Di Muar, dia bagi markah contoh. Muar, dapat. Kemudian, sebaik-baiknya bila awak nak mulakan isi lain, awak gunalah penanda wacana seterusnya, main school lah macam tu lah gunalah penanda wacana lebih baik Tapi tak apa, ni selagi ayat lengkap dia dibenarkan lah untuk isi. Main school telah ditubuhkan di bawah arahan Parti Komunis Cina. Okey, main school ni dapat markah sebenarnya. Main school dapat. Dan Parti Komunis China dapat, PKC dapat. Perpecahan berlaku antara KMT dan PKC. Yang ini bukan markah. Memang ada kat buku teks, tapi ini bukan kehendak jawapan yang dia mahukan. Kehendak jawapan mahukan cara-cara kemasukan. Bagaimana pengaruh komunis itu dibawa masuk ke negara kita. So, Fatinin dapat 5 markah. Alright, tahniah Fatinin. So, ni markah Fatinin. Boleh nampak markah Fatinin? Itu Fatinin punya lah Okay, so seterusnya kita pergi ke sekejap. Mana WhatsApp saya Dia nampak lah. Okay, so kita pergi ni. Khairil pula lah. Khairil. Okey, ni jawapan Khairil. Besarkan lagi
Tak boleh besar lagi dah. Okey. Apa yang Khairil buat ni? Dah siap. Ni je yang boleh buat. Dah siap cikgu. Okey. So kita tengok jawapan Khairil. Okey, bagaimana pengaruh komunis dibawa masuk ke negara kita? Pengaruh komunis dibawa ke negara kita dari China. Disebut daripada China. Dapat markah Dari China sebut negara tu. Dari China. Iaitu melalui cawangan Parti Kuomintang KMT. Markah yang kedua. Selain itu pengaruh ini dibawa dari Indonesia. Okey. Markah ketiga seperti Tan Malaka. Tan Malaka bukan Melaka tapi untuk sejarah kalau awak sebut nama tokoh itu tak salah ejaan tetapi sebutan dia tak jauh beza, dia anggap betul lah Tan Malaka ni, Tan Malaka saya bagi je lah betul. Tapi ejaan sebenar Tan Malaka M-A-L-A-K-A. Tan Malaka ni pemimpin PKI pemimpin PKI. Okay. Selain itu pengaruh ini dibawa dari Indonesia seperti Tan Malaka menyebarkan fahaman komunis di seberang perai. Okey, ada sebut seberang perai. Saya pun lupa pula. Okey. Buku surat apa tu? Komunis. Okey, betul-betul. Alright, so dapat dapat markah seberang perai dapat sebab dia tujukan kepada kawasan yang telah disebarkan. Akhir sekali pengaruh komunis ini seperti PKM ditubuhkan di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey, PKM dapat markah iaitu ditubuhkan di Kuala Pilah Negeri Sembilan dapat markah. PKM telah menyusup ke dalam Kesaruan Sekerja. Ini tak dapat markah Salah ejaan ni. Yang betul apa? Yang betul adalah kenapa ni? Bateri saya nak kong. Kesatuan Sekerja Sorry, tulisan buruk. Untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Alright, so kat sini ada berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 markah. Okey, ini. Typo pula. Typo hati-hati bila typo yang istilah dia bunyi jauh beza sangat dia takkan dapat markah. Okey. PKM ni sebenarnya bukan sebarkan dalam Kesatuan Sekerja je. Kalau ingat PKM ni sebarkan pengaruh komunis melalui sekolah Cina, melalui akhbar, melalui risalah tapi yang paling utama Kesatuan Sekerja lah. So dapat 7 markah. Lagi satu je. Kalau awak dah betul Kesatuan Sekerja ni, awak dah dapat 8 markah dah. Khairil. Kalau Kesatuan Sekerja ni awak betul, awak dah dapat markah maksimum 8 markah. Okey, so itu jawapan Khairil lah. Next, saya nak tengok jawapan siapa pula. Jawapan Liana lah. Okey, kita ambil Liana punya. Okey, so bagaimana pengaruh komunis dibawa masuk ke negara kita? Right, so jawapan Liana ialah pengaruh komunis dibawa masuk ke negara kita dengan pengaruh komunis dari China. Okey, sama jawapan Khairil tadi. China dapat. Ideologi komunis dibawa masuk melalui Parti Kuomintang KMT, betul. Cawangan KMT ditubuhkan hampir muar. Apa hampir muar? Hampir di setiap Ditubuhkan bandar. hampir muar. Tapi saya terima je lah. Muar Melaka dapat. Muar Melaka. Seterusnya kemasukan komunis juga berpunca daripada Indonesia. Dapat Indonesia. Mereka menyebarkan komunis di Tanah Melayu dengan membuka cawangan di Tanah Melayu kerana Parti Komunis Indonesia gagal. Okey, kerana antara sebab lah. PKI itu gagal menguasai Pulau Jawa. Namun usaha mereka gagal dan tidak mendapat sambutan orang Melayu kerana mereka menggunakan kekerasan.
Ini saya tak pasti. Yang ini jawapan ni ada diterima atau tidak dalam skema. Sebab soalan tanya bagaimana cara-cara. Yang ini cuma penjelasan cerita tentang PKI saja. Memang ada kat buku teks memang ada. Tapi ini tidak menjawab soalan lah bagi saya. Okay, selain itu ia juga dipengaruhi oleh penubuhan Parti Komunis. Alamak, M-nya mana? Liana? Tak boleh betulkan cikgu. Tak boleh. Parti Komunis Alaya. Salah maksud ni. Salah fakta. Tak boleh. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. So paling tinggi jawapan Khairil lah. Okey, tahniah Khairil So Liana. Tak apalah, saya faham sebab yelah kita type kat sini bukan senang kan. Typo. Saya sendiri pun nak type kat whiteboard fee tu pun payah juga sebenarnya. Okey, so korang kena tengok jawapan saya saya nak bagi tunjuk jawapan saya pula. Ni jawapan saya Latihan korang tu, buka muka surat 10, nota korang. Korang salin ni jawapan saya. Salin sekarang. Ni. Nampak? Ini memang lebih daripada 8 markah lah. Lebih daripada 8 markah. Okey, dah nampak? Ada keluar? Ada. Okey, awak salin lah. Kat muka surat 10 tu, latihan belakang tu, awak salin jawapan saya ni. Laptop saya ni nak ni pula. Okay. Tengok kat sini. Yang saya highlight kuning ni, ini markah tau. Pengaruh komunis mula dibawa masuk daripada China melalui Parti Kuomintang. Cawangan dibuka kat bandar. Alamak, ini pun ada isi saya lupa nak highlight. Okey, sorry ini pun ada isi tau. Cawangan KMT ditubuhkan setiap bandar. Mua ni dapat markah tau, markah contoh. Okey. Seterusnya pengaruh komunis juga melalui main school yang ditubuhkan Parti Komunis Cina PKC. Okay, kalau awak tak nak tulis panjang-panjang ni, awak tulis PKC pun tak apa macam KMT ni pun tak apa, tak tulis Parti Kuomintang. Tapi kalau awak nak tahu, tulis je lah biar awak tahulah KMT tu apa, PKC tu apa. Selain itu juga pengaruh komunis dibawa masuk daripada Indonesia. Ada kan yang korang jawab Indonesia? Melalui PKI, Parti Komunis Indonesia yang dipimpin Alimin dan Tan Malaka setelah gagal menguasai Pulau Jawa. Okey, kat sini tak ada markah tapi di penjelasan je. Okey, yang kita nak markah yang ni. PKI, Indonesia, Alimin ni, siapa yang membawa masuk pengaruh komunis tu? Okey, sebab soalan tanya bagaimana. PKI menyebarkan pengaruh komunis melalui kekerasan. Kekerasan. Itu cara-cara dia. Maksudnya menjawab soalan bagaimana. PKI memang sebarkan komunis melalui cara kekerasan, melalui paksaan. Seterusnya pengaruh komunis dibawa oleh PKM, Parti Komunis Malaya yang ditubuhkan pada tarikh ni pun dapat di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Jawapan Khairil pun ada kat sini. Pengaruh yang dibawa PKM menyusup masuk terhadap kesatuan-kesatuan sekerja. Awak sebut satu pun tak apa. Tapi dia banyak contoh dia ni. Awak bagi je lah semua ni biar awak tahu. PKM ni masuk kesatuan sekerja, sekolah Cina, pertubuhan-pertubuhan dan akhbar. Okey, bukan risalah sorry. Saya sebut pertubuhan ni. Okey, antara kesatuan sekerja tersebut ialah PMFTU. Ini contoh kesatuan sekerja yang dapat dipengaruhi PMFTU. Selain itu juga ada PKMM, MDU dan Putera AMCJA juga berjaya dipengaruhi oleh PKM. Okey. Dah salin. Sini cuba saya cek berapa markah ada.
Okay. Kalau saya nak tanda lah. Sini dapat 1. Okay. Cawangan KMT. Nipis lagi. Timua. School. Parti Komunis China. Parti Komunis Indonesia. Alimin. Kekerasan. PKM. 30 April. Kuala Pilah. Persatuan Kerja. Okay, ni contoh dia banyak tapi dapat satu je contoh-contoh. PMFTU. Ini mungkin dapat lagi lah sebab ni pertumbuhan. Okay. So kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 markah semua. Ada 16 markah. Kalau maksimum dapat 8 markah. Okey? Itulah cara dia. Dah siap salin semua? Siapa yang belum siap? Angkat tangan. Ada yang belum siap salin? Okey, semua dah siap awak punya jawapan? Mana whiteboard saya tadi? Saya dah padam Alamak. Nanti saya tandalah awak punya. Saya tanda kemudian Okey, next. Okey, seterusnya kita pergi kat soalan Aduh. Dah siap salin kan? Kita tengok pula yang soalan 2 tu. Apa jawapan korang? Soalan 2 ni. Ceritakan peristiwa yang memaksa Edward Jenner mengisytiharkan undang-undang darurat. Apa jawapan korang? Boleh tulis jugalah kat whiteboard tu. Tapi kita macam dah tak ada masa ni. Lagi 10 minit kan? Lagi 10 minit. Saya fikir, saya bagi je lah jawapan tu kat korang. Okey, sekejap korang tengok je lah jawapan saya ni. Ada ke? Ni, sekejap. Okey, korang tengok jawapan saya ni saya bagi ni. Sekejap. Belum keluar Mana tadi? Okey. Soalan 2. Ceritakan peristiwa yang memaksa Sir Edward Jenner mengisytiharkan undang-undang darurat di Tanah Melayu. Apa peristiwa tersebut? Okey, ni antara jawapannya lah. Peristiwa yang menyebabkan Sir Edward Jenner mengisytiharkan undang-undang darurat di Tanah Melayu kerana berlaku peristiwa pembunuhan peristiwa pembunuhan 3 pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Kan? Ini Liana pun pernah sebut minggu lepas. Alasan lain ialah kerana komunis telah melancarkan serangan bersenjata kat negara kita. Dia buat serangan bersenjata. Itu antara sebab Sir Edward Jenner juga mengisytiharkan undang-undang darurat. Dan yang faktor ketiga, dan ingin menubuhkan Republik Komunis. Disebabkan komunis ingin menubuhkan Republik Komunis kat negara kita, maka itu juga menjadi sebab kenapa Sir Edward Jenner ingin mengisytiharkan undang-undang darurat. Okey, salin jawapan ni. Okey, kat korang punya latihan tu lah yang kat belakang tu kan. Awak tulis lah. Ada 3 tau. Nanti korang ingat 1 je kan.
Kat buku teks memang ada sebut 3, kena pandai cari. Okey. Okay, pembunuhan, serangan bersenjata dan menubuhkan Republik Komunis. Semua ada 3 markah. Ini kalau soalan struktur 2 markah jadi awak dah boleh jawab. Dapat markah maksimum lah kalau soalan ni 2 markah. Contohlah soalan struktur tanya kan macam ni. Jadi awak dah tahulah jawapan dia. Jawapan pertama, disebabkan ada peristiwa pembunuhan 3 pengurus ladang Eropah di Sungai Siput Perak. Lepas tu faktor kedua, kenapa Sir Edward Jenner isytiharkan undang-undang darurat komunis kat negara kita? Disebabkan komunis telah melancarkan serangan bersenjata, kan? Itu antara sebab lah. Dan yang ketiga, faktor ketiga, kenapa Edward Jenner mengisytiharkan undang-undang darurat? Faktor ketiga, disebabkan komunis ingin menubuhkan republik, negara republik komunis kat negara kita, di tanah Melayu. Okey, dah siap Salim? Dah? Siapa lagi belum siap Salim? Dah siap. Okey, dah siap Dah siap. Dah siap. Jawab soalan yang ketiga pula. Soalan ketiga, pelbagai keganasan yang telah dilakukan komunis. Bahaskan pernyataan berikut. Apa jawapan dia? Apa jawapan korang? Apa jawapan korang? Okey, cuba sebut satu jawapan. Saya nak tahu. Anik, tahu tak jawapan dia? Apa keganasan yang komunis sudah buat? Antara Nampak ego, slide ego. Slide tak ada. Slide tak ada? Kertas kau mana? Kertas kan ada. Ni. Pelbagai keganasan yang dilakukan komunis. Bahaskan pernyataan berikut. Komunis melumpuhkan ekonomi. Ya, betul? Jadi dah tolong jawabkan. Terima kasih Kak Jadi. Okey, itu salah satu. Lagi. Sebelum saya nak bagi jawapan, awak lah bagi jawapan. Saya nak tahu juga. Apa lagi? Anik Jawapan lain? Anik jawab lah. Sabar. Cubalah yang lain. Apa jawapan korang? Nurin tahu tak Nurin? Apa bentuk keganasan yang komunis dah buat? Membom Banyak. biji timah dan ladang getah menjadi sasaran. Betul? Dah 2 markah dah. Landasan kereta api Ya. Merosakkan landasan kereta api. Betul? Lagi? dan jalan raya. Itu contoh-contoh lah, dapat lah. Dapat satu juga. Tadi Liana nak cakap apa tadi? Saya macam tak ada bercakap. Tak dengar. Okey, macam ni lah. Okey, saya bagi jawapan je lah. Saya type je lah kat sini. Saya buat dalam bentuk point, awak buat dalam bentuk ayat boleh tak? Tak pun, awak tulis je lah dalam bentuk point tak apa. Nanti dalam peperiksaan awak kena guna ayat yang lengkap. Saya jawab dalam bentuk point. Tak apa, awak tulis je kat situ dalam bentuk point, tapi nanti dalam peperiksaan awak jangan jawab dalam bentuk point. Awak kena buat dalam bentuk ayat yang lengkap. Lagi 5 minit Sekejap. Lambat pula Word saya ni nak open. Saya nak guna Word je. Ya ampun.
Sekejap Plus. Mana? Okey. Okey, awak salin jawapan saya ni. Okey. Okey. Dia buat jawapan dalam bentuk poin je. Okey. Tapi yang penting awak nampak lah isi dia. Okey. Tu antara jawapan-jawapannya lah. Lebih 8 markah dah ni sebenarnya. Ha. Okey, cuba awak beritahu saya berapa markah ada kat sini. Setakat isi yang saya bagi ni berapa markah yang ada? 8. 8. Ya ke betul 8? Kat sini. Macam 10. 10. Okey, Nurin 10. Yang lain? Okey. Liana, berapa markah? Khairil berapa markah ada kat situ? 13 kot. Khairil 13. Dahiyah berapa markah ada? 12. 12.
Rashid, berapa markah Rashid? 11 tak sama nak cakap tu. Rashid cakap 11. Oh Rashid 11. Oh Rashid 11, Liana 18. Wow. Liana 18. Lagi lah. Fatinin? Saya rasa 11. Oh Syafina 11. Fatinin berapa tadi? Fatinin? Tak tahu lagi. Okay, so kita tengok berapa markah yang ada kat sini. Okay, menyerang. Okay, soalan tanya, pelbagai keganasan yang dilakukan komunis. Bahaskan pernyataan berikut. Apa kehendak soalan? Kehendak soalan sebenarnya, keganasan-keganasan yang dilakukan komunis tu apa dia? Apa dia? Apa bentuk-bentuk keganasan komunis yang dimaksudkan ini? Yang mereka pernah lakukan terhadap negara kita. Okay, pertama, menyerang pasukan keselamatan. Ini markah yang pertama. Markah yang pertama. Satu. Polis tentera ni contoh. Markah yang kedua. Menyerang balai polis. Markah yang ketiga. Contoh kat Bukit Kepong Muar. Markah yang keempat. Menyerang orang awam. Markah yang kelima. Menculik, merampas harta benda, membunuh. Markah yang keenam. Contoh-contoh lah serang orang awam ni apa bentuk dia. Okay, contohnya komunis campak bom tangan kat Syum Sarkis Kampar Perak. Markah yang ketujuh. Ini poin keempat saya dah. 7 markah ada di sini. Menyerang ladang getah dan lombong biji timah. Markah yang ke-8. Membunuh pekerja ladang dan pekerja lombong. Markah ke-9. Merosakkan infrastruktur. Markah ke-10. Merosakkan, ni contohlah seperti merosakkan telefon awam dan landasan kereta api. Markah ke-11. Itu contoh kerosakan infrastruktur yang diorang buat, contoh. So markah yang ke-11. Membunuh pekerja awam yang membaiki jalan raya dan memasang paip air. Markah ke-12. Siapa jawab 12? Ada tak yang jawab 12? Liana. Liana 18. Liana 18. 12 tak ada ke? Lina kan? Tak ada yang 12. Paling dekat saya ingat Abdul Rashid. Abdul Rashid 11. Lagi satu je. So ada 12 markah kat situ. Okey, awak dah salin? Dah salin? Dah. Okey dah Okey, seterusnya soalan seterusnya apa So bab 7 tak sempat bab 7 next lah, next class. Soalan 4, pelbagai usaha kerajaan bagi menangani ancaman komunis. Jelaskan usaha-usaha kerajaan tersebut. Okey. Kat sini saya usaha kerajaan ni awak tengok balik yang jawapan yang saya pernah share sebelum ni. Okey. Contohnya kat mana awak boleh tengok? Sekejap, saya tunjuk balik Soalan nombor 4 tu sebenarnya saya dah bagi tau yang minggu lepas. Soalan nombor 4 tu sebenarnya dah ada. Kat muka surat, awak pergi tengok nota saya, muka surat 4. Muka surat 4 tu. Okey. Sekejap. Muka surat 4 ada tak? Korang dah tengok belum? Itu usaha-usaha nak menangani tu. Itulah jawapan dia. Okey, sama kehendak soalan sama. Okey, soalan 4. Jelaskan usaha-usaha kerajaan bagi menangani ancaman komunis. So, jawapan dia sama yang saya bagi ni. Okey? Awak salin je lah balik. Okey? Bukan ni. Salah. Okey, kemudian kita tengok latihan seterusnya. Soalan 5. Nyatakan kesan darurat melihat aspek berikut. Okey, kesan darurat melihat daripada aspek berikut. Okey, aspek politik. Apa jawapan dia?
Siapa nak bagi tahu jawapan dia apa? Ada 3 tu. Jumlah jawab, cuba warga jawab. negara meningkat. Ya, jumlah warga negara meningkat. Tulis jumlah warga negara meningkat. Kat sini. Jumlah warga negara meningkat. Awak tulis lah. Jumlah warga negara meningkat. Okey. Kedua, apa kesan darurat aspek politik? Penubuhan MCA. Ya, penubuhan MCA. Betul? Penubuhan MCA. Okey, jawapan ketiga. Mempercepatkan kemerdekaan. Ya, mempercepatkan kemerdekaan. Okey. Sosioekonomi. Apa jawapan sosioekonomi? Meningkatkan Kos perbelanjaan. perbelanjaan. Ya, betul. Kos perbelanjaan meningkat. Meningkat. Jawapan kedua? Rakyat menderita. Ya, rakyat menderita. Betul. Senang je. Ketiga? Jumlah korban meningkat. Jumlah Nombor 3, korban merenggangkan meningkat. Ya, betul. Itu pun boleh. Merenggangkan hubungan antara kaum. Okey, tak apa. Kita bagi jawapan lebih je. Okey. Tetap dapat markah maksimum. Okey. Itu awak salin lah. Okey, so dengan ini, bila korang dah tulis jawapan ini semua, so kita dah habislah topik perbincangan bab 6. Iaitu bab 6 ni tajuk apa? Ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey, ada soalan tak? Nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Okey. Ani ada soalan? Tak bisa jawab. Ani, Nurin ada soalan? Tak ada. Syafina ada soalan? Lambat Syafina. Dahlia ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Fatenin ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, so dah tak ada soalan. Sekian, itu saja kelas pada hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima semua. kasih cikgu. Selamat Bye. Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasih cikgu. Sama. Bye-bye. Ya, okey. Sama.